Kita mempersilakan tetamu kita untuk memahami lebih mendalam mengenai data ini adalah Profesor Muada Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS. Saya nak ucapkan terima kasih Prof. Borong dan runcit pada Januari menunjukkan peningkatan. Ini prestasi tahun ke tahun meningkat, namun bulan ke bulan ia menurun. Patut kita fahami prestasi setakat ini dan bagaimana perbandingan ini mencerminkan situasi sebenar ekonomi ketika ini. Ya Nina, apabila kita melihat borong dan runcit pada Januari menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, ini adalah berketepatan dengan jangkaan bahawa tahun ini akan menyaksikan pertumbuhan ekonomi negara kita yang lebih positif dari tahun sebelumnya. Tahun ini kita jangkakan mungkin sekitar 4 hingga 5% berbanding pertumbuhan KDNK 3.7% pada tahun lepas. Dan kalau kita lihat mengapa ianya menurun dari bulan sebelumnya, kerana biasanya lah kalau kita lihat tradisi setiap tahun, Disember merupakan bulan yang paling banyak rakyat kita berbelanja disebabkan masa itu ada musim perayaan yang panjang, ada cuti sekolah, dan ini memang berlaku setiap tahun apabila data borong dan runcit pada Januari menunjukkan penurunan untuk bulanan. Dan tetapi kita akan dapat menyaksikan peningkatan jualan borong dan runcit ini pada bulan Mac bulan ini, kerana kita akan berdepan dengan satu lagi musim perayaan Hari Raya pada bulan depan, dan bulan ini juga kita akan tengok akan berlaku kembali peningkatan borong dan runcit. Dan pertumbuhan 55% dalam sektor borong didorong oleh faktor seperti peningkatan jualan dalam kenderaan bermotor menurut DOSM yang berbeza dengan penurunan dalam sektor runcit sebanyak negatif 20.1%. Bagaimana untuk kita kenal pasti antara faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi setiap sektor ini? Ya, apabila kita melihat sektor-sektor tertentu seperti jualan dalam kenderaan bermotor, memang dia juga disebabkan faktor pengaruh bulan mana rakyat membeli motor, dan ianya akan berlaku peningkatan jualan baik kenderaan motor pada bulan Januari, biasanya awal tahun, kerana kebiasaannya pembeli kereta ni dia suka beli awal tahun sebab tahun pendaftaran kereta yang baru. Kalau dia beli bulan Disember, nanti nampak kereta tahun 2023 padahal baru 1 bulan beli. Jadi kalau beli pada Januari, Februari dan seterusnya, bermakna pendaftaran ini adalah tahun 2024. Ini juga adalah sebenarnya pola ataupun kata trend yang biasa kita lihat apabila rakyat membeli kereta. Dan seperti saya sebut juga lah, kalau kita lihat runcit kenapa dia turun pada bulan Januari, sebab pada bulan Disember lah biasanya rakyat lebih berbelanja disebabkan pelbagai promosi, diskaun, harga jualan murah pada bulan Disember. Dan pada bulan Januari ini mereka berjimat sedikit kerana mereka harus juga memikirkan perbelanjaan lain, seperti terutamanya apabila kita lihat persediaan untuk masuk sekolah pada bulan ini dan juga untuk raya. Jadi rincit pada Januari memang kalau kita tengok tahun sebelum tu pun memang agak rendah. Namun kalau kita nak tengok aspek positif, nilai jualan ringgit pada Januari tahun ini sebenarnya lebih tinggi berbanding dengan pada tahun lepas. Dan ini memberi tanda bahawa ekonomi negara kita ni memang sedang berkembang dengan positifnya. Baik, kita tahu apabila melihat prestasi ini walaupun tahunan meningkat iaitu bulanan menurun, bagaimana turun naik keyakinan pengguna ini memberi kesan kepada prestasi sektor perdagangan borong dan runcit, dan apakah antara strategi yang boleh digunakan ataupun dilaksanakan oleh perniagaan untuk kurangkan kesan negatif semasa tempoh keyakinan yang rendah? Ya, pertama kita kena fahamlah bahawa prestasi sektor perdagangan borong dan runcit ini dia adalah seasonal ataupun musim. Bergantung kepada bulan tertentu, musim perayaan tertentu, dan saya yakin bahawa perniagaan peniaga secara umumnya telah arif dan maklum akan perkara ini. Oleh itu saya lihat bagi perniagaan itu pengurusan inventory adalah penting untuk mengurangkan kesan negatif kepada perniagaan semasa tempoh keyakinan pembeli itu rendah. Pada masa yang sama, tahap kecairan ataupun likuiditi itu perlu dikawal untuk membolehkan perniagaan mempunyai cukup modal kerja ataupun working capital untuk memastikan perniagaan mereka tidak terjas pada suatu masa tertentu. Dan saya melihat juga antara strategi yang boleh diambil oleh peniaga iaitu sebagai contoh kepelbagaian produk
dan juga perkhidmatan amat penting. Memastikan perniagaan kita ni tidak terkesan disebabkan kebergantungan kepada satu-satu produk sahaja ataupun satu-satu perkhidmatan semata-mata. Dan kita juga melihat bahawa jenis pasaran yang dimasuki oleh perniagaan itu juga penting untuk mengelakkan kita bergantung kepada satu jenis perniagaan saja. Bermakna mungkin kalau sebelumnya B2C, business to customer, kena fikirkan juga B2B, business to business. Kalau selama ini mungkin perniagaan secara fizikal boleh dikembangkan kepada atas talian. Kalau selama ni perniagaan di peringkat domestik, sekarang ini sebenarnya peluang untuk kita masuk ke pasaran antarabangsa, sementara nilai ringgit kita ni masih rendah ni, boleh orang kata membantu melariskan jualan kita apabila kita jual di luar negara. Di situ saya lihat apabila berlaku turun naik keyakinan pengguna ni, memang dia memberi kesan, tetapi dengan perancangan yang tersusun rapi oleh perniagaan dengan mengambil kira pelbagai faktor utama, maka saya yakin ianya dapat ditangani dan mampu memastikan perniagaan itu kekal mampan dan berdaya saing. Dan seperti yang Prof kata bahawa itu prestasi iaitu setiap sektor ataupun industri ini ikut iaitu bermusim. Kadang-kadang kalau kita lihat pada awal tahun, hujung tahun mungkin pembelian seperti pembelian kereta ataupun pembelian bermotor ini meningkat dan ada kalanya di pertengahan menurun. Tetapi Prof, kalau kita lihat iaitu kita nak pastikan iaitu prestasi ini tidak jauh, iaitu kita nak pastikan keseimbangan daripada setiap sektor dan kita tak nak lihat iaitu gap dia terlalu jauh. Jadi apakah antara sektor ataupun industri yang perlu diperkukuhkan untuk kita menguatkan lagi daya tahan Malaysia bagi jangka panjang dalam menghadapi ketidaktentuan sektor lama, ataupun kita perlu lebih perhatian kepada sektor baru? Bagaimana Prof? Ya, memang perhatian harus ditumpukan kepada sektor sedia ada dan juga sektor baharu, kerana kita lihat punca mengapa kadang-kadang kita mudah terkesan dengan turun naik keyakinan pelanggan ini, kerana pertama mungkin pasaran kita kecil, hanya bergantung kepada domestik semata-mata. Dan apabila berlaku satu peristiwa ataupun suasana yang menyebabkan pelanggan tidak mahu lagi berbelanja, maka kita mudah terkesan. Oleh itu, kita kena pastikan pertama memperkasakan ekonomi domestik ini, iaitu kita menggalakkan perniagaan kita untuk mencuri pelbagai bidang, dan juga sebenarnya lebih penting untuk masuk ke pasaran yang melebihi daripada domestik ini, di pasaran Asia terutamanya dan juga pasaran global. Kerana di situlah peluang yang lebih luas untuk perniagaan untuk memastikan peningkatan pendapatan dan juga kemampanan perniagaan mereka. Pada masa yang sama juga, kita juga mahu melihat bahawa sektor-sektor baharu di bawah ekonomi baharu seperti ekonomi digital, hybrid AI, apa sahaja yang mempunyai peluang yang besar untuk perniagaan kita memperolehi nilai tambah dalam produk dan perkhidmatan juga, mereka juga harus diambil kira. Ini boleh dipercepatkan melalui galakan inisiatif daripada kerajaan yang saya lihat pada masa ini kerajaan sudah mula komited untuk menyalurkan dana ataupun bantuan berbilion untuk memastikan bahawa sumbangan dalam sektor-sektor baharu ini menjadi lebih bermakna, lebih besar, dan kita tidak lagi bergantung kepada sektor-sektor tradisi kita, kerana kita sudah lihat kebergantungan kepada sektor satu dua sektor saja, kebergantungan kepada satu dua rakan dagang saja menyebabkan kita mulai terkesan dengan senario perubahan yang berlaku, bukan sahaja di peringkat domestik tapi juga di peringkat antarabangsa yang melibatkan geopolitik terutamanya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS, kerana bantu kami faham dan analisis bagaimanakah prestasi perdagangan borong dan runcit pada Januari 2024, apakah antara faktor yang memberi iaitu yang telah mempengaruhi prestasi terkini dan apakah antara kesannya kepada ekonomi secara keseluruhan. Dan sudah tentu kami akan merangkumkan semua perbincangan ini dalam extraordinary.com dan di semua saluran media sosial.